salam sejahtera. Untuk topik kali ini kita ingin berbincangkan tentang ubat yang kedua yang telah memberi inspirasi kepada saya untuk merawat pesakit-pesakit hematologi. Ubat ini, bortezomib ataupun Velcade, diguna pakai untuk rawatan multiple myeloma, dan juga sekarang ini ada juga digunakan untuk penyakit limfoma, terutama jenis mantle cell lymphoma. Dari segi myeloma ini, ia telah merevolusikan rawatan myeloma. Kalau sebelum ini pesakit-pesakit myeloma hanya boleh hidup selama 6 bulan, dengan menggunakan Velcade ini dan juga dengan menggunakan kombinasi dengan ubat-ubat lain, maka median survival ataupun tahap hidup pesakit-pesakit myeloma kita telah melonjak kepada lebih 6 tahun. Kalau kita lihat semula, cara rawatannya ini ialah sel Velcade ini ataupun ubat Velcade ini, tugasnya adalah untuk menghalang proteasome. Proteasome ini adalah sejenis enzim yang menghalang sel yang sama ada sel kanser ataupun sel sama daripada terus mati melalui proses apoptosis. Semua sel kita dalam badan kita untuk mati, ia melalui proses apoptosis ini. Tetapi sekiranya mereka mempunyai myeloma di mana proteasom ini banyak, maka proses apoptosis ini tidak dapat berjalan, maka sel itu dapat hidup lebih lama daripada sepatutnya, dan bila dia hidup lebih lama, maka bermulalah berlaku berbagai jenis mutasi. Seterusnya, kalau kita lihat daripada slide kita semasa kita berbincang tentang cara merawat multiple myeloma, kita ada 5 pilihan ya. Sebenarnya kita ambil 3 daripada 5 tersebut. Sekarang ini adalah salah kalau kita tidak menggunakan pilihan kedua ini sebagai salah satu rawatan untuk myeloma. Mesti kena pakai. Jadi selalunya untuk saya akan menggunakan kombinasi steroid, proteasome inhibitor ataupun kemoterapi, ataupun steroid proteasome inhibitor bersama dengan novel agent seperti thalidomide. Jarang saya gunakan monoclonal antibody kerana saya akan gunakan kemudian ya, semasa relapse nanti. Tapi tidak salah sekiranya sebab kosnya tinggi. Jadi kalau kita ada duit ya, memang kita boleh tawarkan pada pesakit itu, tapi kosnya sangat mahal. Tapi proteasome inhibitor ini atau Velcade pada mulanya itu mahal, sekarang ini kita boleh menggunakan ubat generik. Jadi kalau kita lihat rawatan dahulu, grafnya agak menjunam ke bawah. Dengan menggunakan Velcade bersama dengan rawatan yang agak basic, dia sudah cukup untuk memastikan pesakit hidup lebih lama. Malah dengan rawatan sekarang ini, berbagai teknik telah digunakan, di mana pada mulanya dalam tahun 2003 kajian dilakukan untuk pesakit myeloma yang telah relapse. Pada mulanya Velcade ini hanya diberikan untuk kes relapse, tapi pada tahun 2008 ia telah digunakan pakai sebagai induction pula. Jadi dengan kajian tersebut, maka semua pesakit bila kita dapat tahu saja mereka ada myeloma, terus the go-to drugs is Velcade ataupun proteasome inhibitor. Jadi kesan yang utama pada pesakit-pesakit yang melalui rawatan Velcade ini ialah kesan pada saraf. Mereka rasa kebas tangan, mereka mendapat sembelit, kadang-kadang mereka tidak dapat berdiri lama kerana mereka rasa pening sebab autonomic nervous system mereka terjejas. Jadi sekarang ini kita menggunakan teknik yang berlainan sedikit. Dulu kita beri Velcade ini secara intravenous. Banyak side effectnya kalau kita guna intravenous ini. Sekarang ini kita hanya buat suntikan seperti rituximab juga, iaitu secara subcutaneous. Jadi kalau pesakit kita datang untuk rawatan, kita tidak perlu lagi letak line kepada pesakit itu. Dia hanya makan ubat, kerana steroid kita boleh beri dalam bentuk tablet, ubat kemoterapi ada juga yang dalam bentuk tablet, dan juga kalau kita berikan novel agent seperti thalidomide, dia memang tablet pun. Jadi untuk Velcade ini, kalau kita dapat beri secara suntikan, maka pesakit tidak perlu melalui apa-apa drip.
oleh kerana dia berkesan kepada proteasum ini, kadang-kadang ia juga menjejaskan imun sistem kita, maka terdapat risiko di mana pesakit mudah mendapat jangkitan virus. Jadi selalunya pesakit yang melalui rawatan dengan Velcade, mereka perlu mengambil antivirus juga. Dan masalah yang ketiga ialah kosnya yang tinggi. Pada permulaan dahulu, kos untuk satu suntikan Velcade adalah lebih kurang RM4,000. Dan kita kena faham, satu cycle rawatan bersamaan dengan 4 injection. Bayangkanlah 4 injection untuk RM4,000 ini, kalau kita bagi 6 cycle, maka kosnya agak tinggi. Tapi sekarang dengan penggunaan ubat generik, maka kosnya dapat dikawal dengan lebih rendah. Kesan sampingan juga kita dapat pada tempat suntikan, ya. Jadi ini 2 tempat suntikan, setelah 2-3 hari maka akan dapat sedikit kemerahan di situ, tapi dia akan reda selepas beberapa hari kemudian. Jadi selepas 2 minggu selalunya dia dah surut. Jadi apa yang pentingnya, masa kita beri rawatan pada pesakit, kita kena pastikan kita tidak buat suntikan pada tempat yang sama, ya. Jadi dari segi kebaikan ubatnya juga, dia boleh diberikan dengan berbagai kombinasi tanpa kita perlu risau. Ya, memang kita ada side effect dari segi kesan pada saraf, tapi dengan penggunaan teknik pemberian subcutaneous, kesannya agak rendah kalau dibandingkan kepada dulu. Jadi sekiranya anda adalah cancer survivor, telah melalui rawatan dengan Velcade untuk myeloma, ataupun anda ingin berbincang lanjut dengan doktor anda, sila bertanya pada mereka, kerana Velcade ini adalah satu jenis ubat yang penting. Anda juga boleh bertanya kepada saya dalam Facebook ataupun lari website saya sekiranya anda ada pertanyaan semasa melalui rawatan dengan Velcade ini. Sekian, terima kasih.